Bancian Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 yang bermula Selasa ini adalah satu pengumpulan data komprehensif bagi membantu negara dalam menyusun keperluan dan merencana masa hadapan rakyat Malaysia yang lebih baik. Ketua Perangkaan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, menerusi data bancian yang dilaksanakan setiap 10 tahun sejak 1963 itu, kerajaan dapat merangka keutamaan dan strategi yang memberi manfaat kepada penduduk Malaysia keseluruhannya. Dapatan banci ini akhirnya dikembalikan kepada orang ramai dalam bentuk keputusan perancangan dasar yang amat teliti. Misalnya bila kita keluarkan bajet peruntukan tahunan, tak silap saya pada tahun 2020 ni bajet asal tu lebih kurang 280 bilion kalau tengok bajet tahunan kerajaan. Jadi dengan bajet yang sebanyak itu, bagaimana nak dibelanjakan di sektor mana? Sektor perkhidmatan, pendidikan, ekonomi, daerah mana dan sebagainya. Beliau berkata dalam temu bual di Jabatan Perangkaan Malaysia sempena Hari Banci Malaysia yang dilancarkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Selasa ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Muhammad Uzair berkata menerusi bancian di 9 juta kediaman, data diperoleh dapat membantu negara menyediakan kemudahan dan perkhidmatan digunakan secara bersama seperti jalan raya, utiliti dan perkhidmatan keselamatan seperti bomba dan polis. Data maklumat itu juga dapat membantu menyediakan perancangan jangka panjang peluang pekerjaan dan pendapatan rakyat bagi memastikan tidak ada penduduk yang tertinggal dalam arus pembangunan dan teknologi termasuk di luar bandar. Jelas beliau, Malaysia sebagai negara yang sedang membangun mempunyai banyak dasar yang sedang dilihat. Dan data bancian itu sekaligus mempamerkan denyut nadi kehidupan rakyat, membantu kerajaan memastikan agihan pendapatan itu dapat dinikmati oleh semua. Namun di sebalik semua itu, beliau berharap penduduk Malaysia tanpa mengira kaum dan status pendapatan dapat memberikan maklumat bancian dengan tepat dan ikhlas bagi memastikan generasi akan datang dapat memperoleh manfaat yang lebih tuntas dan tersusun sekaligus memberi faedah kepada mereka. Sebab saya selalu bangkitkan apa yang kita ada sekarang, mungkin sebab kita dah merancang dengan baik. Sebab banci telah dilaksanakan untuk Malaysia awal tahun 70. Tapi ada banci-banci yang dilaksanakan sebelum tu lagi. Banci yang berbentuk negeri selat, tahun 1857 pun ada. Tapi banci Malaysia yang menyeluruh dilaksanakan pada tahun 70. Dan saya yakin tahun 70 semua orang bagi kerjasama dalam pelaksanaan banci. Menyebabkan kita tahu apa yang patut dilakukan oleh kerajaan. Berapa banyak nak di sekolah, berapa orang banyak duduk bekerja di sektor pertanian, sektor mana yang patut banyak mana yang jalan yang patut dibina. Dan oleh karenanya ada data yang baik, kita menikmatilah sekarang. Pelaksanaan Banci 2020 yang melibatkan 32.7 juta penduduk Malaysia akan dilaksanakan dalam 2 fasa bermula 7 Julai hingga 30 September secara dalam talian. Manakala fasa kedua akan bermula pada 7 hingga 24 Oktober dengan kaedah temu ramah bersemuka. Mengenai persiapan Banci 2020, Muhammad Uzair berkata, ia dimulakan sejak 2017 dengan melaksanakan penyenaraian dan mengemaskini kawasan perumahan di Malaysia termasuk kawasan perumahan baharu. Kos pengendalian Banci 2020 dianggarkan RM413 juta yang digunakan bagi tujuan projek pembangunan, pembelian sistem dan operasi termasuk pembayaran kepada pembanci dan penyelia terlibat. Laporan Banci 2020 dijangka dikeluarkan seawal suku pertama tahun depan dengan pemakluman awal mengenai ciri-ciri demografik penduduk Malaysia.